Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, Lensa TVP akan menyalurkan peristiwa pendidikan dari pelosok tanah air melalui EduWeb TV untuk tatapan anda. Fokus utama Lensa pendidikan minggu ini antaranya apa dah jadi dengan bola sepak KPM, warga BTP disarankan berfikiran di luar kotak. Saudara penonton sekalian, pendidikan memainkan peranan utama dalam mengembangkan potensi individu. Setiap potensi boleh berkembang ke tahap yang cemerlang jika diberi peluang yang secukupnya. Oleh yang demikian, usaha untuk meningkatkan potensi individu perlulah dirancang dan dilaksanakan dengan teratur dan holistik. Kementerian Pendidikan juga telah mengiktiraf sekolah yang cemerlang dalam sukan bola sepak. Penghargaan ini merupakan satu suntikan semangat kepada semua sekolah supaya ada keseimbangan dari segi jasmani, emosi dan rohani bagi mencapai sesuatu kecemerlangan. Ya saudara penonton, paparan seterusnya membawa anda menyaksikan peristiwa yang berlaku di Dewan Commonwealth Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Kita saksikan. Baru-baru ini, satu majlis anugerah Liga Bola Sepak Kementerian Pendidikan Malaysia telah diadakan di Dewan Commonwealth Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Kehadiran yang berhormat Tuan P. Kamalanathan, Timbalan Menteri Pendidikan II, telah disambut oleh pengarah-pengarah bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia, pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan dan semua wakil sekolah yang terlibat dalam penganugerahan. Inisiatif penganjuran majlis ini adalah untuk menghargai usaha serta kegigihan pemain dan pegawai yang telah menunjukkan mutu kecemerlangan yang tinggi dalam membangunkan potensi pemain bola sepak sehingga peringkat akar umbi. 11 kategori pemilihan terbaik dalam anugerah Liga Bola Sepak KPM iaitu penjaga gol terbaik, pemain pertahanan terbaik, pemain tengah terbaik, penyerang terbaik, penjaga gol terbanyak, pemain paling berbakat, jurulatih terbaik, General Coordinator terbaik, pengurus pasukan terbaik dan pasukan penyokong terbaik. Proses pemilihan pemain bola sepak yang baik, bersistematik dan berkesan dapat membina karakter seorang pemain yang unggul di masa hadapan. Demikian kata yang berhormat P. Kamalanathan. Saya melihat penganjuran Liga Bola Sepak KPM dan Majlis Anugerah ini secara tidak langsung mampu mencungkil bakat-bakat baru bola sepak yang boleh dimajukan dan diketengahkan hingga ke peringkat yang lebih tinggi seperti mewakili negeri dan juga negara. Malaysia amat memerlukan bakat-bakat baru dan pelapis dalam kancah bola sepak bagi menggalas cabaran negara di kejohanan-kejohanan bertaraf antara bangsa. Peribahasa ada menyebut, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tiada siapa yang tahu. Mungkin hasil daripada program pembangunan bola sepak KPM ini akan lahir seorang dua mutiara bola sepak negara yang kita cari-cari selama ini. Beliau berharap agar Liga Bola Sepak Kementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Anugerah ini menjadi pemangkin kepada program pembangunan bola sepak bagi mengembalikan zaman kegemilangan bola sepak negara. Tambahnya lagi, KPM boleh menjadi powerhouse of football jika misi, visi dan strategi berjalan mengikut perancangan yang betul. Terdahulu, Puan E. Hong, pengarah bahagian sukan Kementerian Pendidikan, dalam ucapan alu-aluannya menyatakan agenda Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memartabatkan sukan negara adalah satu amanah yang perlu dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Sehubungan itu, beliau yakin pendekatan komprehensif melalui perkongsian pintar dan strategik dengan melibatkan pihak yang berkepentingan merupakan sinergi bagi menjayakan Liga Bola Sepak. Untuk itu, saya percaya pendekatan komprehensif melalui perkongsian pintar dan strategik dengan melibatkan pihak agensi pusat khususnya yang ditampilkan pada hari ini merupakan usaha yang sinergi bagi menjayakan Liga Bola Sepak KPM. Pelbagai anugerah dalam kategori sukan bola sepak telah disampaikan seperti anugerah pengurus terbaik, jurulatih terbaik dan General Coordinator terbaik. Bagi Liga Bola Sepak bawah 14 hingga 17 tahun, kategori penjaga gol terbaik, pertahanan, pemain tengah dan penyerang terbaik,
penjaring terbanyak dan pemain paling berbakat turut dianugerahkan. Muhammad Hadi Fayad Abdul Razak muncul, pemenang terbanyak anugerah Liga Bola Sepak Kementerian Pendidikan MELC apabila merangkul 3 gelaran sekaligus. Pelajar dari Sekolah Sukan Gambang Kuantan Pahang ini telah dinobatkan sebagai penyerang terbaik, penjaring terbanyak, 12 gol dan pemain paling berbakat bagi kategori 14 MELC. Sementara itu, Muhammad Jafri Muhammad Firdaus Chiu dari SMK Mutiara Impian dinobatkan sebagai pemain paling berbakat dan penyerang terbaik kategori bawah 17 tahun. Majlis penyampaian anugerah pengurus pasukan terbaik dan pasukan penyokong terbaik telah disampaikan oleh Datuk Haji Abdul Jalil. Manakala penyampaian anugerah bola sepak bawah 14 tahun, pemain tengah terbaik disampaikan oleh Datuk Haji Kamal Harun. Seterusnya, Majlis Anugerah Penjaring Terbanyak dan Jurulatih Terbaik disampaikan oleh Datuk Haji Sufaat Tumin. Melengkapkan majlis penyampaian anugerah bagi kategori penyerang terbaik bawah 14 dan 17 tahun, paling berbakat, telah disempurnakan oleh Yang Berhormat P. Kamalanathan. Kemuncak anugerah telah disampaikan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Abdul Ghaffar Mahmud, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, atas jasa beliau menubuhkan Liga Bola Sepak KPM dan jasa-jasa beliau dalam pembangunan bola sepak Kementerian Pendidikan Malaysia. Saudara penonton, ibarat peribahasa Melayu, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Sedar atau tidak, di antara kita, rata-rata ramai yang tidak menyedari akan kebolehan masing-masing dalam bidang sukan, sehinggalah kita disaring dan diuji. Justeru, pihak sekolah haruslah memberi peluang dan ruang sepenuhnya kepada semua pelajar. Tahniah kepada sekolah yang telah berjaya dan terpilih dalam majlis anugerah tersebut. Kita berharap kejayaan sekolah-sekolah ini akan dapat menyumbang kepada Pelan Pembangunan Bola Sepak Nasional 2014-2020 untuk merealisasikan impian besar menjuarai Piala Dunia. Saudara, segmen seterusnya kita ke Dewan Serbaguna Pusat Pentadbiran Kementerian Pendidikan Malaysia Putrajaya. Kita saksikan. Bertempat di Dewan Serbaguna Blok E12, Kompleks E, Putrajaya, telah berlangsung Majlis Dialog Pegawai Pengawal bersama Ketua Aktiviti serta penyerahan pertama belanja mengurus tahun 2014 Kementerian Pendidikan Malaysia. Majlis ini dihadiri oleh semua pegawai tertinggi Kementerian Pendidikan, pengarah-pengarah bahagian dan jabatan. Yang berbahagia, Datuk Dr. Madinah Muhammad, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan dalam ucapan utamanya mengatakan pematuhan tadbir urus yang baik dapat mengelakkan kecuaian dan kegagalan dalam pengoperasian kewangan. Amanat yang disampaikan ini menjurus kepada pendedahan tentang strategi pengurusan kewangan dan arahan pegawai pengawal tahun 2014, belanja mengurus dan belanja pembangunan. Beliau menyatakan idea penggabungan dua kementerian, Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi menjadi satu kementerian adalah sangat bernas dalam memperjuangkan kesinambungan sistem pendidikan negara yang lebih berkualiti, dinamik dan bersistematik serta berada di landasan yang betul. Tambahnya lagi, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Datuk Seri Najib Razak, dalam bajet 2014 yang bertemakan memperteguh ketahanan ekonomi, memperkasa transformasi dan melaksana janji berasaskan 5 teras utama, iaitu merancang aktiviti ekonomi, mengukuh pengurusan fiskal, mengunggul modal insan, mempergiat pembangunan bandar dan luar bandar dan mensejahtera kehidupan rakyat. Sehubungan itu, dalam 5 teras ini, beliau menjelaskan Kementerian Pendidikan terlibat secara langsung dalam teras ketiga iaitu mengunggul modal insan. Kementerian memainkan peranan terbesar untuk melahirkan modal insan yang holistik, antara lainnya modal intelek, pelbagai kemahiran seni dan pertukangan, kemahiran berkomunikasi, kemahiran interpersonal, berfikir, kreatif serta inovatif. Datuk Dr. Madinah juga menerangkan keputusan yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan berkaitan pengurusan tertinggi KPM.
Saya ingin memaklumkan bahawa di peringkat atasan, bagi kementerian ini telah ada satu keputusan di mana saya sebagai KSU bertanggungjawab secara menyeluruh terhadap seluruh kementerian. KSU 2 bertanggungjawab dan fokusnya kepada sektor pengajian tinggi. Ini termasuk juga dari segi urusan mentadbir pengurusan keuangan, sumber manusia, pembangunan dan pentadbiran di samping bisnes trust yang lain. Pada hari yang sama dalam sesi dialog, beliau memberi ruang kepada yang hadir membangkitkan apa sahaja isu atau apa juga pandangan mereka untuk diberi penjelasan dan kefahaman. Yang penting selepas tuan-tuan dan puan-puan keluar daripada dewan ini, tuan-tuan dan puan-puan akan begitu jelas sekali bagaimana nak mengoperasikan perusahaan pengurusan keuangan kementerian. Sejurus selepas itu, beliau menyampaikan waran peruntukan belanjawan mengurus tahun 2014 kepada ketua-ketua bahagian dan jabatan. Tahniah diucapkan kepada Datuk KSU. Diharapkan dengan penjelasan dan juga amanat Datuk KSU tadi, tidak akan timbul lagi persoalan bagaimana hendak mengoperasikan pengurusan kewangan dan tidak akan timbul lagi alasan kecuaian pegawai bawahan kerana tidak mematuhi peraturan dan pengurusan kewangan. Saudara, kita harus sedar dan insaf setiap tugasan yang dipertanggungjawabkan adalah amanah. Bagi penganut Islam, Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam sifat amanahnya. Baiklah para penonton, sempena bulan Rabiul Awal 1435 Hijrah, Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan telah mengadakan sambutan Majlis Maulidur Rasul. Sama-sama kita saksikan. Baru-baru ini, Majlis Perhimpunan Bulanan dan Majlis Maulidur Rasul, Bahagian Teknologi Pendidikan telah diadakan di Auditorium BTP, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Bacaan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW berkumandang di perkarangan BTP bersempena Maulidur Rasul. Ia juga disambut dengan penuh keinsafan dan diisi dengan pelbagai pengisian bermula dengan perarakan dan diakhiri dengan Perhimpunan Bulanan BTP di auditorium. Majlis Perhimpunan Bulanan ini dikelolakan oleh Sektor Resos Pembelajaran merangkap Urusetia Majlis Perhimpunan bulan Januari 2014 BTP dan Majlis Maulidur Rasul yang dikendalikan oleh Bakis BTP. Warga BTP disarankan berfikiran di luar kotak bagi menyelesaikan permasalahan. Demikian saranan Timbalan Pengarah BTP, Dr. Sun Seng Tah dalam ucapan mewakili pengarah BTP. Kita mesti berfikir di luar lingkungan kotak seperti yang disarankan oleh YAB Perdana Menteri, iaitu we must think out of the box. Kita tidak mahu budaya autopilot menjadi satu hakikat kehidupan di BTP, dan kita seharusnya berfikiran kritis dan konstruktif dalam menunaikan tanggungjawab dan amanah dengan mencari penyelesaian kreatif dan inovatif di luar kelaziman. Pendekatan kreatif dan inovatif ini boleh melonjakkan BTP ke tahap kecemerlangan dalam bidang teknologi pendidikan. Tambah beliau, pegawai perlu bertindak pantas dalam tindakan dan mengoptimumkan keberhasilan. Katanya lagi, kecemerlangan perlu dijadikan budaya kerja yang dipraktikkan dalam setiap keadaan. Sehubungan itu, warga BTP perlu mempamerkan prestasi kerja yang berkualiti agar imej BTP sentiasa menjadi cermin kepada masyarakat. Beliau berharap warga BTP seharusnya berfikiran kreatif, konstruktif dalam menunaikan amanah dengan mencari penyelesaian kreatif dan inovatif di luar kelaziman. Sejurus selepas itu, beliau menyampaikan cenderahati hari lahir kepada warga BTP yang lahir pada bulan itu.
Dengan amalan ini, ikatan kewargaan BTP di pelbagai peringkat dapat terjalin mesra sepanjang masa. Kegemilangan sesuatu organisasi terbit dari cetusan kepimpinan yang berkesan. Kepimpinan efektif berupaya menjayakan visi, strategi dan agenda utama organisasi. Kita harapkan BTP segar dalam ingatan rakyat Malaysia dengan bermula TV Pendidikan Hitam Putih pada tahun 1972 dan kini berkembang mengikut arus zaman teknologi terkini. Ya, saudara penonton, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Apa yang kami harapkan kepada para pelajar dan para penonton, sekiranya anda ingin menghantarkan sebarang cadangan atau komen yang bernas, anda boleh berbuat demikian di alamat penerbit Lensa TVP, Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Persiaran Bukit Kiara 50604 Kuala Lumpur. Atau emailkan kepada lensa_tvp@moi.gov.my. Akhir kata, saya mewakili seluruh warga kerja Lensa TV Pendidikan mengucapkan salam bahagia dan Assalamualaikum.